Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam video kali ini, yang mana kita akan membincangkan berkenaan dengan tajuk seterusnya, iaitu Alif Lam Syamsiah. Baik, persoalan yang pertama, pernah tak kita baca Al-Quran, kita ternampak satu kalimah yang mana dalam satu perkataan tersebut dimulakan dengan Alif Lam, ditulis Alif Lam dalam Al-Quran, dan kita nampak tulisan Alif Lam itu, tetapi kita tak membunyikan pun sebutan Alif Lam tersebut. Sebagai contoh, di sini ada satu contoh yang mana ayat tersebut dimulakan dengan Alif Lam, akan tetapi kita tak bunyikan pun bacaan Alif Lam tersebut, akan tetapi kita terus masuk pada huruf seterusnya yang bertanda sabdu. Baik, itulah yang dinamakan bacaan Alif Lam Syamsiah. Baik, untuk keterangan lebih lanjut lagi, mari kita pergi berkenalan dengan bacaan Alif Lam Syamsiah. Sekarang kita akan berkenalan dengan bahagian yang kedua untuk bacaan Alif Lam, iaitu Alif Lam Syamsiah. Pada video yang lepas kita telah mempelajari dan membincangkan berkenaan dengan Alif Lam Qamariyah. Jadi, pada video kali ini kita akan membincangkan lebih lanjut berkenaan Alif Lam Syamsiah, yang mana Alif Lam Syamsiah tadi berlaku apabila Alif Lam bertemu dengan 14 huruf Alif Lam Syamsiah. Baik, apa dia huruf-huruf Alif Lam Syamsiah ini? Baik, kita berkenalan dahulu dengan huruf-huruf dia. Huruf-hurufnya adalah Ta, Tha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Lam, Nun, Sod, Dot, To dan Dho. Baik, keseluruhannya berjumlah 14 huruf yang dinamakan huruf-huruf Alif Lam Syamsiah. Sekali lagi saya ulang, apabila Alif Lam tadi bertemu dengan 14 huruf Alif Lam Syamsiah, kita akan baca dengan bacaan Alif Lam Syamsiah. Macam mana pula cara bacaan dia? Baik, cara bacaannya memasukkan bunyi lam ke dalam salah satu huruf tersebut. Huruf tersebut ni adalah huruf-huruf ni lah. Maknanya kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Alif Lam bertemu dengan huruf Dal. Huruf Dal ini adalah di antara huruf-huruf Syamsiah, yang mana Dal ini tergolong di antara 14 huruf Syamsiah. Bermakna ini adalah bacaan Alif Lam Syamsiah. Cara bacaannya memasukkan bunyi bacaan lam kepada huruf seterusnya. Dalam kata lain, kita tidak membunyikan huruf lam tersebut. Kita masuk terus pada huruf yang ketiga, huruf yang bertanda sabdu. Contohnya ad-dunya. Sekali lagi saya ulang, ad-dunya, yang mana alif lam bertemu dengan huruf dal. Lam tersebut kita masukkan bunyi sebutan dia kepada huruf seterusnya, huruf dal, dan tanpa kita menyebut langsung huruf lam ini. Baik, boleh seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Alif Lam bertemu dengan huruf Ra. Huruf Ra juga tergolong di antara 14 huruf-huruf Syamsiah. Jadi kita baca dengan memasukkan bunyi huruf lam ini kepada huruf seterusnya, ataupun kita tak membunyikan langsung huruf lam ini, terus masuk pada huruf 3 yang bertanda sabdu. Jadi bacaannya Ar-Rahmanu. Boleh, lam ini kita tak sebut, kita terus je masuk pada huruf Ra yang bertanda sabdu. Sekali lagi saya ulang, Ar-Rahmanu. Baik, itu untuk contoh yang kedua. Seterusnya contoh yang ketiga, Alif Lam bertemu dengan huruf Nun. Pun sama, Nun ini tergolong daripada 14 huruf Syamsiah, dan kita memasukkan terus pada bunyi bacaan huruf Nun yang bertanda sabdu, An-Nuri. Sekali lagi saya ulang, An-Nuri. Boleh tanpa membunyikan huruf lam ini. Kita terus masukkan bunyi bacaan huruf lam ini kepada huruf seterusnya. Baik, untuk contoh yang terakhir, Alif Lam bertemu dengan huruf Sin. Huruf Sin juga tergolong di antara huruf-huruf Syamsiah. Maknanya kita akan masukkan bunyi bacaan huruf lam ini kepada huruf seterusnya, iaitu huruf Sin. Jadi bacaannya As-Sufaha'u. Sekali lagi saya ulang, ini terus masuk pada huruf Sin yang bertanda sabdu tanpa membunyikan huruf lam.
as-sufaha'u. Baik. Itu contoh untuk alif lam bertemu dengan huruf sin. Begitulah penerangan untuk bacaan alif lam syamsiah beserta dengan contoh yang telah kita lihat. Dan sekarang persoalan yang kedua. Perlukah kita menghafal 14 huruf syamsiah tersebut? Ada sebenarnya cara untuk kita kenal pasti bacaan alif lam syamsiah tanpa kita menghafal 14 huruf tersebut. Baik, di sini saya nak kongsikan beberapa tips mudah tajwid. Tips yang pertama untuk mengenal pasti bacaan alif lam syamsiah adalah kita lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga itu huruf yang selepas huruf lam, dia mesti berbaris sabdu. Dan cara bacaannya kita masuk terus kepada huruf yang ketiga yang bertanda sabdu, jadi az-zahaba, tanpa membunyikan bunyi huruf lam. Baik, itu tips yang pertama, lihat huruf yang ketiga mesti berbaris sabdu. Baik, seterusnya untuk tips yang kedua, kita lihat pada huruf lam pula. Di atas huruf lam itu tiada apa-apa tanda bacaan. Berbanding dengan huruf bacaan alif lam qamariyah, di atas huruf lam ada tanda sukun di atasnya. Beza antara dua. Di atas huruf lam ada tanda sukun, dia adalah bacaan alif lam qamariyah. Di atas huruf lam tiada apa-apa baris, dia adalah bacaan alif lam syamsiah. Cara bacaannya, alif lam qamariyah kita jelaskan bunyi bacaan lam, dan untuk bacaan alif lam syamsiah kita tidak membunyikan huruf lam. Kita terus masuk pada huruf yang ketiga yang bertanda sabdu, as-sawabi. Baik, jelas? Alhamdulillah. Dan persoalan telah terjawab, yang mana tanpa kita menghafal 14 huruf syamsiah itu juga kita mampu untuk mengenal pasti itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Baik, sekarang kita nak buka contoh yang lain di dalam beberapa ayat Al-Quran. Kita buka kita punya buku modul pada muka surat 10 untuk kotak yang pertama, kedua dan ketiga. Kita bermula daripada kotak yang pertama, daripada surah At-Tariq ayat yang ke-7. Baik, saya mulakan bacaan. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Baik, dalam ayat ini, potongan ayat ini ada beberapa contoh alif lam syamsiah. Baik, kita cari sama-sama. Macam mana cara kita nak cari? Kita cari alif lam dan kita cari huruf yang ketiga ada tanda sabdu. Kita mulakan. Tak ada alif lam, alif lam, alif lam. Okey, kita jumpa alif lam dan huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga kita start kira daripada huruf alif ni. 1, 2, 3. Bertanda sabdu. Ataupun tips yang kedua, alif lam di atas huruf lam itu tak ada apa-apa tanda. Itu adalah alif lam syamsiah. Baik, cara bacaannya min baini sulbi. Nun yang baris bawah ni terus masuk pada huruf shad yang bertanda sabdu tanpa membunyikan huruf lam. Seterusnya, itu contoh yang pertama. Kita cari lagi. Okey, kita jumpa alif lam dan di atas huruf lam itu tak ada apa-apa tanda, serta huruf yang ketiga dia bertanda sabdu. So dia adalah bacaan alif lam syamsiah. Cara bacanya wat-taraibi. Yang mana waw baris atas ini dia terus masuk pada huruf ta yang bertanda sabdu tanpa membunyikan huruf lam. Baik, selesai untuk kotak yang pertama daripada surah At-Tariq ayat yang ke-7. Seterusnya kita bagi untuk kotak yang kedua daripada surah Ali Imran ayat 195. Saya mulakan bacaan. Wallahu indahu husnus thawab. Baik, kita cari untuk bacaan alif lam. Di sini kita jumpa alif lam yang di hujung sekali. Alif lam bertemu dengan huruf sa, yang mana di atas huruf lam itu tiada apa-apa tanda, dan huruf sa ini ada tanda sabdu. Huruf yang ketiga itu tanda sabdu. Dia adalah bacaan alif lam syamsiah. Cara bacanya husnus thawab. Nun baris hadapan terus masuk pada huruf sa yang bertanda sabdu.
tanpa membunyikan huruf lam. Sebab dia adalah bacaan alif lam syamsiah, tidak perlu membunyikan huruf lam tersebut. Kita masukkan terus bunyi bacaan huruf lam kepada huruf seterusnya. Dan yang terakhir untuk kotak yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 201. Saya mulakan bacaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, kita cari contoh bacaan alif lam syamsiah. Yang mana kita cari alif lam. Tak ada. Okey, kita jumpa alif lam dan di atas huruf lam ini tiada apa-apa tanda. Dan bermakna itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Ataupun kita tengok tips yang kedua, huruf yang ketiga 1, 2, 3 yang bertanda sabdu, itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Cara bacaannya fid dunya, fa yang baris bawah ini terus masuk pada huruf dal yang bertanda sabdu tanpa kita membunyikan huruf lam. Sebab apa? Sebab itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Macam mana kita nak tahu itu adalah alif lam syamsiah? Kita lihat pada di atas huruf lam itu tiada apa-apa tanda. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, huruf yang ketiga dia mestilah huruf yang bertanda sabdu. Baik, selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai untuk beberapa contoh dalam buku modul kita. Sekarang kita nak pergi pula untuk aktiviti explorers kita. Kita nak pergi buka Al-Quran. Kita lihat pada surah An-Nas, surah yang terakhir dalam Al-Quran. Kita nak explorers, kita nak keluarkan, kita nak cari hukum untuk bacaan, contoh-contoh untuk bacaan alif lam syamsiah pada surah tersebut. Baik, sama-sama kita buka untuk surah An-Nas, muka surat 604, yang mana kita akan cuba baca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga sahaja, berserta kita nak keluarkan contoh untuk bacaan alif lam syamsiah, insya-Allah. Baik, saya akan mulakan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Baik, untuk ayat yang pertama, kalau kita cari sama-sama contoh bacaan alif lam syamsiah, kita cari alif lam dahulu. Alif lam. Okey, baik, kita jumpa di sini alif lam. Dan ini kita lihat di atas huruf lam ini tiada apa-apa tanda. Dan bermakna alif lam ini adalah alif lam syamsiah. Cara bacaannya dengan memasukkan bunyi bacaan lam kepada huruf seterusnya tanpa membunyikan huruf lam. Jadi bacaannya birabbin nas, ba yang berbaris bawah terus masuk pada huruf nun yang bertanda sabdu tanpa membunyikan huruf lam. Baik, itu contoh yang pertama untuk surah An-Nas. Seterusnya ayat yang kedua, Malikin nas. Baik, untuk ayat yang kedua, kalau kita lihat untuk contoh bacaan alif lam syamsiah, di sini alif lam bertemu dengan huruf nun dan di atas huruf lam itu tiada apa-apa tanda, bermakna ini adalah bacaan alif lam syamsiah. Cara bacaannya Malikin nas, kaf yang berbaris bawah terus masuk pada huruf nun yang bertanda sabdu tanpa membunyikan huruf lam. Baik, maknanya untuk ayat pertama dan ayat kedua kita dah jumpa dua contoh bacaan alif lam syamsiah. Seterusnya untuk ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, ilahin nas. Baik, untuk ayat yang ketiga ini contoh bacaan alif lam syamsiah. Di sini alif lam bertemu dengan huruf nun juga, yang mana di atas huruf lam itu tiada apa-apa tanda, yang bermakna itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Cara bacaannya sekali lagi saya ulang, ilahin nas, ha yang berbaris bawah terus masuk pada huruf nun yang bertanda sabdu tanpa kita membunyikan huruf lam. Sebab apa? Sebab itu adalah bacaan alif lam syamsiah. Baik, selesai untuk ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Kita berjaya jumpa 3 contoh bacaan alif lam syamsiah. Dan ketiga-tiganya sama je perkataan dia. Dan untuk aktiviti tuan-tuan dan puan-puan di rumah, cuba cari contoh lain untuk bacaan alif lam syamsiah bermula pada ayat yang keempat sehingga ayat yang keenam. Dan jika jumpa, tuliskan di ruang komen ataupun tuliskan di dalam grup kita, insya-Allah. Kita akan bincang bersama-sama.
Memang terbaik, Alhamdulillah. Kita telah berjaya mengeluarkan beberapa contoh yang terdapat di dalam surah An-Nas untuk bacaan Alif Lam Syamsiah. Dan jangan lupa untuk selesaikan latihan yang saya berikan tadi. Dan kalau jika ada persoalan, boleh terus ajukan pada komen di bawah. Dan boleh juga ajukan pada grup kita. Dan untuk video kali ini setakat ini sahaja. Semoga berjumpa lagi pada video yang akan datang untuk tajuk yang seterusnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.